Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Azizi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Safira binti Sapri dari Kumpulan 1. Kami akan membentangkan mengenai pendekatan wasatiyah dalam interaksi antara kaum dan agama di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan agama sejak dari dahulu lagi. Kemajemukan masyarakat dari segi budaya etnik serta kepercayaan dan agama yang diamalkan di Malaysia sudah tidak asing lagi. Ini adalah satu kelebihan yang terbaik apabila generasi kini di Malaysia dapat menikmati suasana hidup aman damai secara berkelompok dengan kepelbagaian budaya dan etnik. Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama iaitu kaum Melayu dengan agama Islam, kaum Cina dengan agama Buddha dan kaum India dengan agama Hindu. Malaysia mempunyai lebih daripada 70 etnik menjadikan pelbagai agama dan budaya dapat diwarisi dan mewarnai masyarakat pada masa kini. Pada era globalisasi ini, dunia kini telah menyaksikan pelbagai cabaran dan kemelut sosial yang tidak menentu. Dengan zaman teknologi yang serba canggih, cemuhan dan kecaman lebih mudah dilontarkan dengan hanya melayari internet dan media sosial. Hal ini seterusnya boleh mengakibatkan kepada keruntuhan perpaduan dan menimbulkan persepsi negatif sesama kaum dan agama di Malaysia. Oleh itu, wajarlah masyarakat Malaysia mengamalkan konsep wasatiyah dalam usaha untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Selari dengan kemajuan dan pembangunan model insan di Malaysia pada hari ini, wasatiyah dapat menyatukan perpaduan rakyat beragama Islam dan bukan beragama Islam dengan mengamalkan konsep bersederhana dalam semua perkara dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Seterusnya adalah mengenai konsep wasatiyah. Wasatiyah dimaksudkan dengan pertengahan dan kesederhanaan, iaitu pertengahan antara dua sikap yang ekstrim dan pemikiran yang jumud. Wasatiyah adalah sebenarnya sesuatu yang memerlukan hak yang sepatutnya, iaitu dengan memberikan hak yang sewajarnya melalui pengambilan jalan yang lebih mudah, iaitu di tengah-tengah, agar tidak melanggar batas-batas syariat dalam Islam. Wasatiyah berasal daripada kata dasar wasata, iaitu pertengahan menurut bahasa Arab. Wasatiyah juga boleh ditakrifkan dengan pilihan yang terbaik. Wasata boleh dimaksudkan dengan pertengahan yang membawa erti selalu mengelak daripada perilaku atau perumpamaan yang ekstrim dan lebih cenderung ke arah yang boleh mempertimbangkan pendapat orang lain melalui pengambilan jalan tengah. Ini dapat menjadikan seseorang itu dapat berfikir secara bernas melalui pemikiran yang lebih bersederhana dan boleh bersikap lebih adil dalam menguruskan semua perkara. Menurut Kamus Dewan, wasatiyah bermaksud kesederhanaan, iaitu tidak lebih, tidak kurang, biasa, pertengahan atau sedang dalam pelbagai perkara atau tindak tanduk. Secara umumnya, wasatiyah boleh ditafsirkan sebagai kesederhanaan, kerjasama, toleransi, tidak ekstrim dan sedang dalam pelbagai tindak tanduk tanpa mengabaikan prinsip Islam. Ini jelas menggambarkan umat Islam adalah umat yang mengamalkan prinsip dan nilai wasatiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahawa umat Islam adalah umat yang adil iaitu ummatan wasatan. Masyarakat agama Islam tidak boleh mengamalkan sikap ekstrim dan melampau atau keterlaluan. Oleh itu, wasatiyah adalah satu amalan yang mempunyai banyak nilai murni yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian, tidak kira dalam diri setiap individu, masyarakat dan malah sebuah negara. Justru itu, Malaysia boleh mengamalkan konsep wasatiyah bagi menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang lebih maju, telus dan dipandang megah walaupun negara kita hanya sebuah negara yang kecil di mata dunia. Seterusnya adalah konsep wasatiyah dalam sistem Islam dari aspek politik. Setiap pemimpin yang mentadbir sesebuah negara perlu mempunyai nilai-nilai wasatiyah yang terdiri daripada sifat adil, amanah, bertanggungjawab dan berusaha. Dalam sistem Islam, kepimpinan bukanlah sesuatu yang istimewa sehingga perlu menjadi rebutan kerana kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang perlu dipimpin dengan telus oleh pemimpin sesebuah negara dan kepimpinan adalah bersifat amanah. Oleh itu, seorang pemimpin perlu berwibawa, sentiasa berlaku adil kepada semua pihak tanpa mengabaikan seorang yang miskin dan lemah, sentiasa melindungi hak rakyat bagi mengelakkan penindasan, serta pemimpin itu perlu bertanggungjawab untuk menyediakan undang-undang yang bertepatan dengan syarak dengan mengambil apa jua bentuk mekanisme yang perlu untuk mencapai sesuatu objektif.
Dengan berbuat demikian, seorang pemimpin boleh mewujudkan satu keadaan yang lebih menjamin persekitaran hidup masyarakat dan memajukan pembangunan ke arah yang lebih baik. Ekonomi pula, Islam menggariskan panduan kepada sesiapa sahaja yang menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan untuk sentiasa mengelakkan daripada melakukan sebarang penipuan, monopoli, rasuah dan berhutang. Pada waktu yang sama, seseorang yang menjalankan perdagangan juga perlu membayar zakat mengikut kadar daripada setiap keuntungan yang dimilikinya dan seterusnya diberikan kepada golongan yang lebih memerlukan. Sistem Islam yang dipraktikkan ini telah menjamin serba sedikit kehidupan orang yang lemah dan fakir untuk mendapatkan mereka hak yang sepatutnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ekonomi yang lebih berbentuk kepada kapitalis dan sosialis hanya akan membawa kepada kesengsaraan dan krisis dalam masyarakat dan seterusnya mengakibatkan masalah yang lebih berpanjangan tanpa dapat menyelesaikannya. Hanya sistem ekonomi Islam yang dipraktikkan adalah sebuah sistem yang terbaik dan adil bagi semua manusia. Sistem ekonomi yang baik seperti ini dapat menjadikan sebuah negara Islam juga dapat mampu bersaing setanding dengan negara-negara yang lain. Seterusnya, dari aspek sosial pula. Islam mempunyai dua komponen penting iaitu hubungan dengan pencipta hablun minallah dan hubungan dengan makhluk hablun minannas. Apabila mengaitkan hubungan dengan Allah dalam Islam, perkara utama yang dinilai adalah ibadat, seterusnya khalifah dan imarah. Dalam hubungan antara makhluk, Islam menggariskan bahawa hubungan sesama manusia adalah persaudaraan Islam yang menekankan bahawa lahir satu perasaan kerohanian dari jiwa antara mukmin dengan mukmin yang lain dan seterusnya memancarkan tanggapan ikhlas terhadap saudaranya yang lain. Dalam konteks Malaysia pada masa kini, walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama, namun masyarakatnya boleh hidup bercampur dalam suasana yang aman dan damai tanpa berlaku sebarang peperangan dan penindasan. Sikap tolong-menolong dan kerjasama merupakan nilai wasatiyah yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu agar segala pertikaian dan permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Okey, nama saya Tabitha Semigilingan. Saya akan membentang kepentingan pendekatan konsep Watasia bagi mengatasi konflik yang dihadapi dalam interaksi kaum dan agama di Malaysia. Seperti yang telah dibentang oleh rakan-rakan saya yang sebelum ini, yang terdahulu, kita tahu bahawa Watsatia ni pada secara amnya bermaksud kesederhanaan. Dan melalui konsep ini, dia telah membantu dari segi interaksi di kalangan masyarakat Malaysia. Dan kita tahu masyarakat di Malaysia ni bukannya terdiri daripada satu bangsa sahaja. Betul, kita terdiri dari berbagai bangsa dengan berbagai budaya, dan yang paling utama adalah berbangsa Melayu, India dan China, manakala budaya dan juga agama yang paling utama adalah Islam, Christian, Hindu dan Buddhism atau Budi. So, dengan kata lain, di mananya pendekatan Watasia ini wujud, selain dari itu, dan disebabkan kita terdiri dari masyarakat majmuk di Malaysia, maka tidak lari kita daripada konflik. Dan manusia sememangnya dari dulu, dari lahir ya, kita merupakan makhluk yang konflik, yang mempunyai elemen-elemen yang ada perbezaan, persaingan dan pertentangan. Dan mengikut Khairul Azhar Merangani, Wasatiyah juga mudah difahami apabila terdapatnya konflik yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang paling ketara nampak dia punya
konflik adalah dibabitkan interaksi antara agama dan etnik, itu interagama dan interetnik. So, dan juga konflik ini juga dibagi kepada dua, adalah secara negatif ataupun positif. Negatif selalunya akan melahirkan sikap permusuhan, kebencian dan juga keganasan. Manakala kalau konflik yang positif adalah keharmoni. Ya. So harmoni ini yang boleh dicapai melalui pendekatan wasatiyah. So ianya akan membezahkan dan konsep toleransi tanpa mengetepikan pertalian keluarga dan hubungan etnik. Seterusnya, konflik mengikut Rizwan. Pencetus konflik yang disebabkan oleh desakan mencapai prinsip kesamarataan terhadap hak-hak yang sedia ada. So, orang Melayu sememangnya memang pegang teguh pada konteks sosial lah. Konteks sosial yang di mana dia menjamin hak keistimewaan golongan yang digubal. Kerana yang konteks sosial yang diambil ni dari sudut pendekatan wasatiyah adalah dorang mengambil pelbagai sudut pandangan dan persetujuan dengan pelbagai pihak termasuk kaum utama di Malaysia. So di konsep ni juga dia mengimbangi pemikiran dan pandangan yang sempit. So Islam memberi jalan penyelesaian dalam memastikan komunikasi dapat dijalankan secara optimal dan sesuai diaplikasi dalam pembinaan interaksi yang berkesan. So antara salah satunya adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai medium penyatuan setiap rakyat dan dia mampu memupuk perpaduan di Malaysia. So secara kesimpulannya, konsep wasatiyah dalam Malaysia jelas memperlihatkan Islam sebenarnya memberikan konsep keadilan dalam menguruskan semua perkara, mengimbangi persefahaman dan walaupun berbeza kaum dan agama agar keharmonian dapat terus diwujudkan bagi mengelakkan penindasan dan ketidaksefahaman serta mewujudkan akomodasi dalam masyarakat iaitu menghormati antara satu sama lain dalam norma-norma sosial. Dan saya teruskan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zafira binti Abdul Rahman. Saya wakil dari kumpulan kami akan membentangkan bahagian wasatiyah mewujudkan kehidupan yang harmoni. Seperti yang kita tahu, pembudayaan hubungan sosial yang baik sesama rakyat Malaysia memainkan peranan yang penting. Terdapat 6 aplikasi hubungan sosial yang penting, iaitu kemesraan komunikasi, budaya ziarah menziarahi, mengambil berat, menjaga hak-hak jiran, bersama dalam membuat keputusan, dan juga yang terakhir, saling hormat yang menghormati. Seterusnya saya akan menjelaskan lagi dengan lebih terperinci tentang 6 aplikasi hubungan sosial ini. Kita pergi kepada aplikasi hubungan sosial yang pertama, iaitu kemesraan berkomunikasi. Kemesraan berkomunikasi adalah dengan menjaga bahasa dan pertuturan kepada seseorang individu, iaitu dengan bercakap sopan, akan meningkatkan lagi dan dapat mewujudkan hubungan masyarakat yang lebih harmoni. Seterusnya, yang kedua iaitu budaya ziarah menziarahi. Seperti yang kita tahu, budaya ziarah menziarahi ini adalah mengadakan rumah terbuka untuk merapatkan lagi hubungan sesama masyarakat yang jauh maupun yang dekat.
maupun berbeza agama. Amalan ini memberi banyak hikmah dan kelebihan kerana ia dapat memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan silaturahim sesama masyarakat. Yang ketiga, kita pergi kepada sikap mengambil berat. Aplikasi hubungan mengambil berat ini memainkan peranan yang penting kerana ia adalah merupakan ciri-ciri sifat penyayang. Apabila masyarakat bersikap prihatin dan peka kepada keadaan sekeliling, hidup masyarakat akan berada dalam keadaan yang harmoni dan selesa. Kerana hal ini dapat memberi impak kepada kes kecurian agar kes-kes ini dapat dikurangkan dan kes-kes jenayah juga dapat dielakkan sekiranya masyarakat mengambil berat. Seterusnya kita pergi kepada membuat keputusan bersama. Seperti yang kita tahu, amalan membuat keputusan bersama ini adalah perumpamaan sama dengan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pepatah ini membawa maksud persefahaman dalam sebuah masyarakat. Sekiranya keputusan itu dibuat berdasarkan kemahuan dan kepentingan semua masyarakat, maka keputusan itu akan memberi impak yang baik terhadap masyarakat Malaysia dan juga dapat mewujudkan hubungan yang harmoni kepada negara Malaysia. Akhir sekali ialah aplikasi saling hormat menghormati. Seperti yang kita tahu, jika kita mengamalkan sikap hormat menghormati, ia akan dapat mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, hormat menghormati didefinisikan sebagai menghargai seseorang individu dan memuliakan mereka dengan memberi layanan yang baik. Apabila masyarakat sentiasa menghormati dan berinteraksi dengan baik, ia akan memberi manfaat yang baik kepada hubungan kemasyarakatan. Sebagai contohnya, jika dalam sesebuah organisasi itu majikan sentiasa menghormati dan mengaplikasikan sikap hormat menghormati dalam kalangan pekerjanya, maka dia juga akan dihormati oleh para pekerjanya. Akhir sekali, seperti yang kita tahu, wasatia dalam mewujudkan hubungan sosial menjadi lebih harmoni dan aman. Rakyat Malaysia haruslah mengaplikasikan konsep wasatia ini untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni. Seterusnya, usaha kerajaan juga amatlah mainkan peranan penting jika berusaha untuk memupuk aplikasi hubungan sosial ini kepada rakyat Malaysia, kerana ia dapat membantu rakyat Malaysia melahirkan individu Muslim dan juga masyarakat yang cemerlang dalam semua aspek sama ada duniawi dan ukhrawi. Sekian saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Kiev dan saya akan membentangkan tentang usaha-usaha kerajaan bagi memupuk pendekatan wasatia dalam interaksi antara kaum dan agama di Malaysia. Dasar warsa ini, kerajaan Malaysia amatlah perlu memainkan peranan dalam memastikan konsep wasatia sentiasa diamalkan oleh rakyat Malaysia. Antara usaha kerajaan bagi memupuk pendekatan wasatia dalam interaksi antara kaum dan agama di Malaysia adalah melalui gerakan global ke arah kesederhanaan. Semasa pucuk pimpinan Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak, beliau telah mencadangkan satu inisiatif yang berdasarkan konsep wasatia. Datuk Seri Najib berpendapat bahawa konsep wasatia dapat merangkumkan kerjasama di antara semua golongan yang bersederhana dalam kepelbagaian agama dan kaum di Malaysia. Beliau juga berkata bahawa inisiatif ini dapat mewujudkan sikap paling menghormati di antara satu sama lain dan seterusnya sesuai untuk dijadikan sebagai pemangkin kepada gagasan satu Malaysia yang diamalkan oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Konsep kesederhanaan ini juga bukan hanya dipraktikkan di dalam agama Islam, malah ia juga terdapat dalam falsafah agama lain. Oleh itu, inisiatif seperti gerakan global ke arah kesederhanaan ini selaras dengan misi Malaysia bagi mewujudkan keseimbangan dan dalam membina konsep perpaduan yang teguh
di kalangan masyarakat yang terdiri daripada berbagai bangsa, agama, dan budaya etnik. Selain itu, semasa pucuk pimpinan Datuk Seri Najib, Kerajaan Malaysia juga turut merangkak satu plan untuk melahirkan masyarakat yang lebih harmoni, yaitu Plan Strategik Pendekatan Wasatiyah dalam masa 5 tahun bermula dari tahun 2016 hingga 2020. Plan yang dirangka oleh kerajaan ini merupakan satu dokumen penting dari dasar wasatiyah negara yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang lebih bertoleransi antara satu sama lain melalui pengalaman konsep wasatiyah dalam setiap aspek hidup. Oleh itu, pendekatan wasatiyah yang telah menjadi salah satu dasar negara ini telah memfokuskan 6 bidang strategik di dalamnya, yaitu pendidikan dari belia, ekonomi, pembangunan, pentadbiran dan perundangan, perpaduan dan sosial, politik dan kenegaraan, serta keselamatan dan pertahanan. Tambahan lagi, Institut Wasatiyah Malaysia telah ditubuhkan oleh Datuk Seri Najib yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sehubungan itu, Institut Wasatiyah Malaysia dilantik sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan pendekatan wasatiyah. Jabatan Kuasa Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Wasatiyah Peringkat Kebangsaan Agensi dan Negeri turut diwujudkan bagi tujuan penyebaran lebih luas mengenai pendekatan wasatiyah ini kepada seluruh masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama. Ini bertujuan untuk menjaminkan keutuhan, perpaduan, dan kestabilan Malaysia bagi menuju ke arah ekonomi dan politik yang lebih stabil, supaya generasi Malaysia akan datang dapat menikmati kehidupan yang lebih terjamin dan stabil. Semasa era pemerintahan Datuk Seri Najib, pendekatan wasatiyah menjadi tonggak utama untuk dilaksanakan dalam setiap gerak kerja pentadbiran negara. Kerajaan bersungguh-sungguh bagi merealisasikan impian Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju dan lebih berprestasi tinggi dengan mengangkatkan konsep wasatiyah sebagai satu dasar negara yang boleh mengukuhkan lagi dasar-dasar sedia ada dan seterusnya boleh menjadi agenda dalam mendukungkan transformasi kemajuan dan pembangunan Malaysia. Setiap rakyat Malaysia amat perlu mengamalkan konsep wasatiyah dalam kehidupan bagi mengelakkan daripada tersasar kepada fahaman dan ideologi terlalu ekstrim seperti ancaman daripada militan IS dan Daesh. Pada tahun 2017, Malaysia dijadikan sebagai role model dan contoh sebagai sebuah negara Islam yang maju dan dinamik dan lagi progresif di seluruh dunia. Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi dan penjaga dua masjid suci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, telah memuji bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang berjaya mengamalkan konsep kesederhanaan. Ini juga terbukti apabila Raja Arab Saudi bersetuju untuk menubuhkan sebuah yayasan di bawah namanya sendiri untuk membawa konsep wasatiyah seperti yang diperkenalkan oleh Malaysia. Ini bertujuan untuk membendung pemikiran yang bersifat ekstremisme. Oleh itu, Raja Salman telah bersetuju untuk menubuhkan King Salman Center Global for Peace in Malaysia sebagai contoh kepada seluruh dunia bagi mewujudkan kerjasama dengan negara lain untuk menyebarkan lebih luas tentang kefahaman konsep wasatiyah ini. Di samping itu, kerajaan juga berjaya dalam merealisasikan satu dasar dalam falsafah negara, yaitu dasar wasatiyah negara bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam Malaysia. Terdapat 5 objektif utama dasar wasatiyah negara yang diperkenalkan, yaitu meningkatkan kefahaman rakyat Malaysia terhadap pendekatan wasatiyah yang menjadi asas utama dalam setiap kehidupan wasatiyah, menjadi jalan penyelesaian kepada permasalahan masyarakat yang dibelenggu oleh isu-isu ekstremisme dan radikalisme yang melampau, serta integriti usaha untuk memperkukuhkan penghayatan wasatiyah bagi mewujudkan semangat toleransi rakyat Malaysia yang tinggi antara satu sama lain. Membangunkan bangsa Malaysia yang harmoni dalam menghayati nilai-nilai dan etika unggul berkonsep wasatiyah
dalam segenap kehidupan dan dijadikan wasatiyah sebagai satu cara hidup rakyat Malaysia dalam segenap aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi pentadbiran, sosial, politik, dan sebagainya. Seterusnya, konsep wasatiyah juga pernah dicadangkan oleh Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib, untuk dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universiti bagi meningkatkan kefahaman rakyat terhadap konsep berkenaan pada tahun 2017. Kerajaan juga berusaha untuk mengumpulkan ilmuwan daripada semua agama di negara ini bagi membincangkan konsep wasatiyah untuk dijadikan amalan dan cara hidup terbaik di kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana beliau yakin dalam setiap agama di negara ini sudah tentu ada konsep kesederhanaan yang boleh diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Keseluruhannya, pendekatan wasatiyah dalam interaksi kaum dan agama di Malaysia dapat disimpulkan sebagai satu tindakan yang strategik dalam memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat Malaysia. Keharmonian dan kesejahteraan di Malaysia adalah satu pencapaian yang bukan mustahil untuk dikecapi walaupun negara kita adalah sebuah negara yang berbilang kaum, agama dan budaya adat resam. Penyebaran konsep wasatiyah amatlah perlu bagi memastikan generasi akan datang dapat menjadi pelapis untuk menjadi pemimpin negara dan lahir sebagai insan yang lebih berguna kepada ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Justru itu, setiap rakyat Malaysia perlu menggembleng tenaga dan setiap kepakaran dalam menjayakan pendekatan konsep wasatiyah dengan lebih tepat dan terancang. Konsep wasatiyah dapat menjadikan rakyat Malaysia bersatu padu yang sesuai dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.